ialah tumbuhan yang hidup di kawasan pesisiran pantai dan muara sungai. Ia terdapat di kawasan pertembungan air masin dan air tawar. Tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan paya bakau ini ialah tumbuhan yang tahan akan kemasinan air laut. Di Malaysia, pada tahun 2017, keluasan hutan paya bakau ialah 629,577 hektar, di mana 70% diwakilkan sebagai hutan simpan sementara dan 30% lagi sebagai kawasan bakau negeri. Hutan paya bakau terbesar yang terdapat di Malaysia adalah di Sabah. Ia mengangkumi 61%, manakala Sarawak 22% dan Semenanjung Malaysia 17%. Hutan paya bakau di Semenanjung Malaysia tumbuh di bahagian pantai barat Malaysia kerana struktur tanah yang lembap dan berlumpur. Terdapat 4 jenis spesies pokok bakau yang terdapat di Malaysia, iaitu api-api, berus, perepat dan gurap. Atau nama saintifiknya ialah Avicennia, Soneratia, Rhizophora dan Bulgaria. Struktur pokok bakau atau organ pokok bakau mempunyai kelebihan yang tersendiri. Setiap jenis pokok bakau dapat dibezakan melalui buah, batang, daun dan akar. Akar pokok bakau terbahagi kepada 3 jenis, iaitu akar ceracak, akar jangkang dan akar baling. Akar-akar ini berbeza mengikut kedudukan paya bakau dari alas laut. Batang pokok bakau yang elastik dan tahan kepada air masin membolehkan pokok bakau tumbuh di kawasan ini. Pokok bakau mempunyai buah dan daun yang berbulu yang berfungsi mengawal kadar penyejatan air, tempat penyimpanan air dan memerangkap lapisan udara. Daun pokok bakau yang berkilat berfungsi untuk memantulkan kembali bahangan ke atmosfera. Buah pokok bakau boleh dimakan dan bunganya menghasilkan madu untuk serangga. Populasi hutan paya bakau di dunia hanya 3%, tetapi ia menyerap karbon dioksida sebanyak 2 kali ganda daripada hutan biasa. Kelebihan hutan paya bakau ialah ia merupakan benteng semula jadi yang mengawal hakisan pantai. Ia juga mengurangkan kelajuan ombak yang sampai ke daratan. Hutan paya bakau juga menjadi sebagai perangkap sampah. Sampah yang hanyut di laut akan tersangkut di akar pokok bakau ini. Ia juga menjadi tempat pembiakan hidupan laut. Ikan akan kembali ke kawasan ini untuk bertelur. Anak-anak ikan berlindung di kawasan ini sebelum menjadi dewasa dan kembali ke laut.
Batang pokok bakau dijadikan cucuk bangunan kerana daya tahan yang kuat serta dijadikan kayu arang, produk kosmetik dan ubat-ubatan. Hutan paya bakau turut menjadi kawasan ataupun tempat tinggal bagi flora dan fauna yang lain. Antara tumbuhan lain yang terdapat di kawasan paya bakau ini ialah pokok nipah. Pokok nipah merupakan pokok palma yang turut dikira sebagai pokok bakau. Daun yang panjang digunakan untuk membuat atap rumah dan dijadikan anyaman, bakul dan jerami. Air dari pokok nipah atau disebut nira yang manis berasal dari tandan yang belum masak dijadikan sebagai minuman sampingan. Daun pokok nipah turut dijadikan tembakau oleh masyarakat di Filipina serta di Malaysia. Hidupan fauna yang terdapat di kawasan paya bakau ini seperti monyet, burung, ikan kecil, siput, ketam dan juga serangga. Jenis ketam yang terdapat di kawasan ini ialah ketam rebab dan ketam lumpur. Ketam rebab jantan mempunyai satu sepit besar dan satu sepit kecil. Fungsi sepit tersebut adalah untuk menarik perhatian ketam betina dan bagi mengusir ketam jantan yang lain. Ketam ini tidak boleh dimakan. Lubang-lubang yang terdapat di atas permukaan lumpur merupakan rumah bagi ketam ini. Terdapat pelbagai jenis siput yang hidup di kawasan ini seperti siput babi, kerang, siput sedut dan sebagainya. Ikan belacak atau dikenali sebagai ikan tembakul atau ikan belodok banyak terdapat di kawasan paya bakau ini kerana ia hidup di kawasan air pasang dan surut. Ia berbeza dengan kebanyakan ikan di habitat sedemikian. Ia hidup dengan air surut dan bersembunyi di bawah rumput laut basah atau dalam kolam pasang surut air. Belangkas. Belangkas mempunyai ekor yang panjang dan tajam, mencapai saiz 51 cm atau 20 inci. Anggota badan belangkas yang putus boleh bercantum semula. Darah belangkas berwarna biru kerana terdapat ion tembaga.
Daging dan telur belangkas boleh dimakan. Di kawasan Payu Bakau ini juga turut terdapat pelbagai jenis serangga seperti semut, laba-laba, lalat dan sebagainya. Kawasan ini turut dihuni oleh pelbagai jenis burung seperti bangau, helang dan sebagainya. Hutan Payu Bakau turut dijadikan sebagai pusat pelancongan dan pusat perikanan. Kawasan muara sungai ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan bot-bot nelayan kerana ia terlindung daripada ombak yang besar yang boleh menghanyutkan bot mereka. Selain itu, tempat ini turut dibangunkan untuk menarik perhatian para pelancong. Terdapat beberapa buah gerai makanan yang ada di kawasan ini yang menyajikan pelbagai jenis makanan laut. Sekian saja daripada saya pada hari ini. Hutan Payu Bakau memang memberi pelbagai kelebihan kepada kita, manusia ataupun organisma lain yang hidup di dunia ini. Jadi, kita perlu menjaga kelestarian hutan Payu Bakau kita supaya ia tidak musnah. Sekian, terima kasih.